Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan F akan membentangkan tokoh kemerdekaan bertajuk Dosai. Kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Nurhalidah binti Muhammad Alil, Elvina Julius, Nur Anlina Syafiqah, Syarizal dan Nur Dianti. Pengenalan kepada Dosai. Datuk Abdul Said bin Omar dan dilahirkan pada tahun 1773 sehingga 1849. Beliau penghulu Naning yang ke-9. Peran Naning yang berlaku pada tahun 1831 menjadikan beliau seorang pahlawan yang mengukir tempat di sejarah Melaka. Daripada suku Semelenggang, Dosai mewarisi penghulu Anjat sebagai penghulu Naning pada tahun 1799 ketika berumur 26 tahun. Pada tahun 1802, Kolonel Taylor telah melantik Dosai sebagai penghulu Naning dengan syarat beliau menggunakan cap mohon syarikat Inggeris sehingga campur tangan Kolonel Farquhar pada tahun 1807. Penghulu Naning dibenarkan mentadbir Naning termasuklah hukuman mati. Campur tangan Kolonel Farquhar menyebabkan kuasa menghukum mati diserahkan kepada kerajaan negeri. Kisah perjuangan beliau berlaku selama setahun sahaja. Walau bagaimanapun, terdapat dua peperangan dalam tempoh berkenaan iaitu Perang 15 Julai 1831 di mana British mengisytiharkan Dosai sebagai penerhaka. Kapten Willie dihantar mengetahui 150 orang untuk menyerang Naning. Namun Dosai berjaya menewaskan British. Ini kerana beliau menggunakan taktik peperangan gerila, mendapat bantuan daripada Sri Meranti, Sungai Ujong, Johor dan Muar, dan mendapat bantuan daripada Yang Tua Muda Raja Ali dan Rembau. Bantuan tentu juga diketuai oleh menantunya Syed Syaban. Perang pada Mac 1832, British berunding dengan Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau dan beliau bersetuju menghantar 600 orang hulu bala untuk membantu British, di mana pasukan tentera British dipimpin oleh Kolonel Herbert berjaya menawan tabur dan rumah-rumah penduduk Naning telah dibakar. Dosai menyerah diri kepada pihak British dan peristiwa ini pengakhiran kebangkitan Dosai. Kehidupan selepas penentangan, kerajaan British telah memberi pensyen sebanyak RM200 sebulan. Beliau telah membeli sebidang tanah untuk mengusahakan tanaman padi di samping melibatkan diri dalam perubatan. Beliau juga telah menghasilkan wang yang mencukupi untuk memakai kasut, membeli sebuah kereta kuda dan menggunakan khidmat tukang emas. Dosai meninggal dunia pada awal tahun 1849 dan semandikan di tanah perkuburan Tabuh Naning bersebelahan Masjid Datuk Dosai Tabuh Naning. Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan membentangkan biodata Dosai. Yang pertama, Dosai atau nama sebenarnya Abdul Said dilahirkan pada tahun 1773 di Naning, Alor Gajah, Melaka dan meninggal dunia pada tahun 1849 ketika berusia 76 tahun. Beliau berketurunan suku Semelangan. Dosai juga adalah penghulu Naning yang ke-9. Yang kedua, sejak kecil lagi, sifat keberaniannya mula diperlihatkan apabila beliau mula belajar ilmu mempertahankan diri atau seni silat sejak berusia 6 tahun. Sungguh pun berasal dari golongan keluarga yang susah, namun Dosai sentiasa berusaha untuk memajukan diri, agama dan bangsanya. Poin yang ketiga, Dosai seorang yang tekun mengaji, cekap dalam seni mempertahankan diri dan sentiasa dihormati orang ramai. Beliau juga seorang yang taat kepada kedua orang tuanya. Seterusnya, poin yang keempat, Dosai merupakan pemerintah Naning yang ke-9 yang membantah mengenai cukai ke atas daerahnya oleh pihak British. Peperangan Naning yang berlaku pada tahun 1834 telah menjadikan Dosai seorang wira yang berani yang telah mengukir tempat di sejarah Melaka. Poin yang kelima iaitu poin terakhir, penghulu Dosai telah berjaya mendapat sokongan orang Melayu seramai 1,000 orang untuk menentang British dalam Perang Naning yang bermula pada 6 Ogos 1831 dan berakhir pada 24 Ogos 1831, iaitu kira-kira 18 hari berperang. Faktor penentangan Datuk Dosai terhadap British. Faktor pertama, wujudnya penentangan Datuk Dosai di Naning adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Naning. Melalui perjanjian Inggeris Belanda yang telah termeterai di London pada 17 Mac 1824, syarat isi perjanjian tersebut adalah Belanda mengiktiraf kedudukan Inggeris di Singapura. Belanda akan menyerahkan Melaka kepada pihak British dan sebagai balasannya, pihak British akan menyerahkan Bangka Hulu kepada pihak Belanda. Belanda tidak boleh terlibat dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu dan British pula tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau terlibat dalam hal ehwal mana-mana kerajaan di selatan Singapura yang berada di bawah pengaruh Belanda dan juga di Sumatera. Dari perjanjian tersebut, Melaka telah jatuh dan diserahkan kepada pihak British. Susulan dari itu, British mendakwa Naning adalah salah satu kawasan di bawah Melaka dan mengarahkan Naning mematuhi arahan dan peraturan yang berkuat kuasa di Melaka. Faktor kedua penentangan adalah kerana menentang bayaran cukai yang dikenakan. Wilayah Naning dipercayai mempunyai keluasan hampir separuh dari keluasan kerajaan Melaka. Perkara ini tidak dapat dinafikan kerana hasil daerah Naning sahaja dianggarkan berjumlah $4,500 setahun.
Pemerintah British di Melaka telah memaksa Nanning untuk membayar cukai tanaman sebanyak 1/10 daripada hasil tanaman. Ini telah mendatangkan kemarahan daripada penduduk Nanning. Melalui undang-undang yang dikuatkuasakan pemungut hasil tanah Melaka, W.T. Lewis telah mencadangkan kepada Robert Fullerton, Governor Negeri-Negeri Selat, untuk mengutip 1/10 daripada hasil padi Nanning. Amalan ini amat berbeza sekali dengan adat dan amalan penduduk tempatan. Ini kerana terdapat tanah adat dan tanah pusaka yang ditadbir secara sistem adat berpatih di Nanning. Faktor ketiga adalah untuk menentang pelaksanaan undang-undang British. Setelah British berjaya menduduki Melaka pada tahun 1824, Fullerton menganggap Nanning sebahagian daripada wilayah Melaka. Datuk Daud Said dan pembesar-pembesar Nanning tidak bersetuju dengan tanggapan ini kerana Nanning telah dianggap merdeka dan sejak dari zaman Belanda lagi, Nanning telah bebas mengamalkan undang-undang adat dan agama mereka sendiri. British cuba menyekat pengaruh dan kuasa penghulu dengan menguatkuasakan peraturan penghulu. Di bawah peraturan penghulu menetapkan bahawa penghulu Nanning tidak boleh membicarakan kes-kes jenayah atau awam yang berat. Penentangan Datuk Daud Said dalam Perang Nanning. Berpunca daripada peraturan cukai daripada pihak British, ini telah membangkitkan semangat penentangan Datuk Daud Said atau taring Daud Said bagi mempertahankan maruah dan kedaulatan Nanning. Dalam Perang Nanning yang pertama yang berlangsung selama 18 hari antara 6 hingga 24 Ogos 1831, pihak Inggeris telah berjaya ditewaskan oleh orang-orang Nanning di bawah pimpinan Datuk Daud Said. Pihak British pada masa itu amat yakin dapat mengalahkan Nanning dalam tempoh sehari sahaja. Gubernur Robert Ibbetson yang ketika itu memerintah India telah mengerahkan tentera upahan, iaitu seramai 150 orang askar sepoi atau askar upahan dari India dengan 2 laras meriam yang diketahui oleh Kapten Willie, tetapi disangkaan British meleset sama sekali. Wilayah Nanning yang kecil tidak dapat dijatuhkan oleh kuasa besar dunia, iaitu British, di dalam perangan tersebut. Mereka telah ditentang hebat oleh pahlawan-pahlawan Melayu yang hanya bersenjatakan parang panjang, lembing, anak panah dan pelbagai senjata tradisional yang lain. Pertempuran yang berlarutan selama 18 hari tersebut telah memaksa British berundur kerana melihat ramai tenteranya yang terbunuh dan cedera. Antara punca kemenangan Datuk Daud Said ketika itu adalah kerana faktor taktik peperangan gerila yang diatur dan dilancarkan dengan baik oleh pihak Nanning. Ini merupakan kelebihan kepada pihak Nanning kerana mereka arif dengan kawasan Nanning dan struktur geologinya. Selain itu, pasukan tentera Nanning telah mendapat bantuan daripada pembesar-pembesar Seri Menanti, penghulu Gemencih dan penghulu Linggi. Dan seterusnya bantuan dari pasukan bantuan yang dikutai oleh Syed Sakban dan Raja Ali dari Rembau. Pihak British telah memulakan perancangan untuk menjatuhkan Datuk Daud Said di dalam siri peperangan akan datang. Pihak British telah menyedari kekuatan tentera Nanning dan Rembau amat sukar untuk dikalahkan. Berikutan itu, British telah mula mengadakan siri perbincangan dengan pihak Raja Ali dari Rembau dan kerajaan Inggeris di Melaka. Siri rundingan bermula dari September 1831 hingga Januari 1832. Berikutan dari rundingan tersebut, satu perjanjian telah ditandatangani antara British, Rembau dan kerajaan Inggeris Melaka pada 28 Januari 1832. Perjanjian tersebut menyatakan bahawa pihak British dan Rembau tidak akan menyerang antara satu dengan yang lain, dan Rembau diiktiraf sebagai sebuah negeri yang berdaulat dan mempunyai kuasa penuh dalam takbiran kerajaannya. Dalam pada itu, sebagai balasan, Raja Ali telah bertindak menarik balik pasukannya dari Nanning dan mengurangkan kekuatan bala tenteranya kepada kira-kira 600 orang dan beberapa bulan kemudian bergabung dengan pasukan Inggeris. Setelah mendapat kerjasama dari pihak Rembau, pada Februari 1832, Inggeris dengan bantuan tentera Rembau yang diketuai oleh Syed Sakban dan askar Inggeris yang diketuai oleh Colonel Herbert bersama hampir 1,400 orang tentera telah menyerang Nanning buat kali yang kedua. Peperangan tersebut telah berlanjutan selama lebih kurang tempoh 2 bulan. Kesan Perang Kedua Nanning menyaksikan Tabuh yang merupakan pusat pentadbiran Nanning pada ketika itu dan pusat gerakan Datuk Daud Said telah berjaya ditawan pihak British. Datuk Daud Said dan beberapa orang pengikutnya telah berundur ke Pasir Besar. Rumah-rumah penduduk Nanning telah dibakar. Pada tahun 1832, Datuk Daud Said telah menyerah kalah kepada British. Beliau telah diberi pengampunan dan pencen sebanyak RM100 setiap bulan dari kerajaan Inggeris beserta sebuah rumah di Melaka dalam menyekat penentangannya terhadap British pada masa hadapan. Inggeris telah mengalami kerugian sebanyak £100,000 akibat dari peperangan tersebut. Susulan dari itu, Nanning telah dijadikan sebahagian dari tanah jajahan British dan menjadi wilayah yang istimewa dan institusi Nanning masih diteruskan. Kekalahan Nanning akibat dari tindakan pihak Rembau yang memberitahu kelemahan Nanning iaitu dengan menaburkan tulang babi dan anjing ke kawasan sepadan Nanning dan juga kerana bangsa sendiri yang bertindak menikam dari belakang. Selamat sejahtera saya ucapkan sekali lagi kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Sebelum itu nama saya Elvino Julius, nomor metrik 290118. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami yaitu punca penentangan Daud Said di Nanning. Terdapat 3 punca penentangannya. Yang pertama ialah mempertahankan kedaulatan Nanning.
Perjanjian Belanda dan Nanning pada tahun 1641 dengan isi kandungan perjanjian ialah semua kawasan pentadbiran di Nanning akan diletakkan di bawah pentadbiran Belanda. Perjanjian ini bukannya kerelaan penghulu Nanning pada ketika itu, namun kerana paksaan daripada pihak Belanda. Peralihan kuasa di Melaka melalui perjanjian Belanda dengan British pada tahun 1824. British sekali lagi mendakwa Nanning sebahagian daripada Melaka dalam pentadbiran mereka. Oleh itu, penghulu Nanning sebelum ini sehinggalah Dole Said menentang perjanjian serta dakwaan tersebut kerana Nanning merupakan kawasan berdaulat dan merdeka. Punca yang seterusnya ialah menentang bayaran cukai. Pada tahun 1795, Belanda telah menyerahkan Melaka sementara kepada British untuk ditadbir. Hal ini kerana berlakunya perang di Eropah dan Perancis yang ingin menduduki Belanda. Semasa pentadbiran British, wujudnya perjanjian British dengan Nanning pada tahun 1801 di mana Nanning perlu membayar hasil padi sebanyak 400 gantang setiap tahun kepada British. Penguasaan sepenuhnya terhadap Melaka oleh British pada tahun 1824 menyebabkan hasil tempatan di Nanning dimonopoli serta Nanning dikehendaki membayar cukai tahunan sebanyak 1/10. Tindakan British tersebut telah mencetuskan kemarahan penghulu Dole Said di Nanning. Punca yang terakhir ialah menentang pelaksanaan undang-undang British. British melarang penghulu Dole Said membicarakan dan menyelesaikan kes jenayah di Nanning. Penghulu Dole Said menganggap British telah mencampuri hal pentadbiran Nanning sekaligus mengurangkan kuasa kehakiman penghulu. Ekoran dari itu, penghulu Dole Said ingkar arahan British lalu menjalankan penghukuman kes pembunuhan di Nanning. Tindakan penghulu Dole Said tersebut telah diberi amaran oleh British dan mengugut melucutkan jawatan sebagai penghulu di Nanning. Punca tersebut telah mencetuskan peperangan di Nanning antara British pada ketika itu kerana bagi penghulu Dole Said, tindakan British yang ingin menguasai Nanning dengan meletakkan cukai serta undang-undang British adalah tidak masuk akal, sedangkan Nanning merupakan kawasan yang berdaulat bagi penghulu Dole Said. Sekian dan terima kasih. Nanning merupakan satu kawasan di Melaka, Malaysia. Walau bagaimanapun, Nanning merupakan salah satu negeri asal yang membentuk Persekutuan Negeri Sembilan pada abad ke-16. Nanning mengamalkan adat pepatih yang telah diterapkan dalam masyarakat, terutamanya masyarakat orang asli. Di samping itu, wilayah Nanning diperintah oleh penghulu yang digelar yang amat mulia orang kaya Siri Raja Merah daripada keluarga Nan bergajah tunggal, iaitu kerabat Nanning. Sistem pentadbiran di Nanning bersifat demokrasi, iaitu sistem adat Nan berjenjang naik yang bermaksud pembesar atau ketua dalam sesuatu komuniti tertakluk kuasa daripada orang bawahannya. Nama Nanning diambil bersempena satu sarang Nanning, iaitu binatang penyengat yang bisa bercorak kuning yang ditemui di atas pulau 3 buah sejanjar yang dikenali sebagai Pulau Galang 3 Sejanjar yang terletak di sebuah paya di Tabung Melaka. Kesimpulannya, Nanning merupakan negeri kecil yang istimewa kerana merupakan satu-satunya negeri di tanah Melayu yang diperintah oleh penghulu. Walaupun Nanning pernah dicecah oleh Portugis dan Belanda, namun pentadbiran Nanning ketika itu tidak mengalami perubahan dan kesan yang ketara. Hal ini berikutan Portugis dan Belanda tidak melakukan perubahan yang besar ke atas pentadbiran Nanning. Penghulu masih lagi diakui sebagai pemerintah yang mutlak. Namun setelah kedatangan British ke Melaka dan mengambil alih kuasa pentadbiran pada 1832, luar Nanning telah menjadi sebahagian daripada negeri Melaka dan dimasukkan ke dalam daerah Alor Gajah. Peralihan ini menyebabkan berlaku perubahan yang begitu ketara dalam pentadbiran Nanning. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.